Jadi ini adalah ilmu fiqh muamalat. Sebenarnya muamalat tu dia umum, dia merangkumi seluruh ahwal syahsiah, nikah kahwin dan jinayat dan muamalat kewangan. Tapi para ulama dia nak bagi mudah kita faham, dia pecahkan kepada ibadat. Ahwal syahsiah, nikah kahwin, jinayat yang berkait dengan crime ataupun jenayah, dan muamalat dia khususkan kepada perbincangan tentang ekonomi, banking dan transaksi jual beli. Ini dia. Saya tak ada do, tak ada don't. Dia terus do dan don't. Inilah senarai do's and don'ts yang patut anda faham. Saya pun tak tahu akan sempat habis sampai nombor berapa. Mana-mana yang habis lah. Yang pertama sekali senarai do dan don't. Do, fahami riba, dan don't, jauhkan diri daripada dia. Itu dia sekaligus. Baik, sekarang kita nak bagi faham tentang riba. Sebelum nak bagi faham tentang riba, yang pertama, elok kalau saudara-saudari mengetahui setinggi manakah dosa riba ini pada pandangan Allah dan pada pandangan Islam. Kerana kita kena cari prioriti ni. Prioriti kita contohnya kat sini kan, banyak dosa-dosa yang berkait dengan duit, betul tak? Ada gharar, ada tipu rasuah, ada kerjaya yang haram, ada wang khianat, ada orang tak bayar zakat dan macam lagi. Daripada banyak-banyak dosa yang melibatkan duit dan harta ni, yang manakah yang berada di tangga yang pertama dalam besarnya dosa ni, beratnya dosa ni? Maka kalau saudara tanya saya, maka jawapannya adalah riba. Untuk memahami kenapa riba menduduki tangga pertama dosa besar dalam bab harta, kerana kita melihat kepada hukuman yang ditentukan oleh Allah, iaitulah Allah SWT berfirman dalam Al-Baqarah ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Saudara dan saya faham tak? Bila ayat ini dimulakan dengan orang yang wahai orang beriman, ini bermakna ayat ini ditujukan kepada orang yang bukan dituju kepada semua orang Islam, tetapi hanya betul-betul mampu dilaksanakan oleh orang beriman saja. Berbeza dengan ayat ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, wahai manusia kami jadikan kamu lelaki dan perempuan. Bila Allah mulakan dengan wahai manusia, maknanya orang ramai orang yang boleh buat. Sebab itulah berkenal-kenalan, ramai orang boleh buat. Orang beriman boleh buat, orang tak beriman pun boleh buat. Tapi kalau yang dimulakan dengan wahai orang beriman, ini memang spesifik, sifat ni mesti ada untuk memberikan, untuk jadi boleh memberi perhatian kepada mesej yang Allah nak ini. Kemudian ayat ni dia lebih keras lagi daripada itu, lebih spesifik lagi. Wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Belum cerita lagi apakah larangannya Allah dah suruh bertakwa. Ini bermakna tentang riba ni hanya orang yang beriman dan bertakwa sahaja. Ini bukan iman saja, dua-dua yang boleh memberikan perhatian dan pedulinya tinggi. Allah kata apa lepas tu? Wa dharu ma baqiya minal riba. Tinggalkan saki-baki riba dalam kehidupan kamu. Kemudian Allah concludekan dengan katanya, in kuntum mu'minin, if you are really believers. Kalau kamu betul-betul ingin menjadi seorang mukmin, dalam Allah mula dengan ya ayyuhallazina amanu. Allah concludekan ayat yang pendek ini dengan kalau kamu betul-betul orang beriman. Kemudian Allah tak tamat di situ, Allah bagi sebutir lagi peluru yang cukup dahsyat. Fa illam taf'alu, kalau kamu degil, kalau kamu terus-menerus lagi terlibat dengan riba, fa illam taf'alu wa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kamu telah pun mengisytiharkan perang dengan Allah dan Rasul. Kerana itulah Imam Malik bin Anas berkata, tasahhahtu kitab Allah wa sunnata nabiyih falam ajid dhanban asharru min ar-riba li'anna Allah azana fihi bil haqq.
Imam Malik kata, aku buka ni satu muka surat Al-Quran dan Sunnah, aku tak jumpa dosa yang lebih menakutkan kecuali riba. Kerana riba Allah isytiharkan perang dengan orang yang terlibat dengan ini. Okey? Maka itu dendam. Yang kedua, yang terlibat dengan riba, Allah kata lagi, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan hancurkan keberkatan hidup harta orang yang terlibat dengan riba. Apa maksud berkat, saudara Zaid? Keberkatan. Anda tahu apa maksud berkat? Imam Ibn Hajar Haytami kata maksud berkat yang hilang, orang itu akan cenderung buat dosa. Dia akan berat nak buat pahala. Itulah dia tandanya keberkatan sudah hilang. Okey? Yang seterusnya, itu dia. Dosa riba yang ketiga, Nabi kata Riba salatu was-sab'una baban aisaruha mithla ayyankiha ar-rajul li ummah. Riba itu ada 73 bentuk dan jenisnya. Yang paling ringan dosanya sama dengan berzina dengan ibu. Kalau perempuan berzina dengan bapa. Okay? Hadis apa dia? Autentik dia. Besarkan dosa dia. Nabi sebut lagi, dirhamu riba ya'kuluhu ar-rajul ashaddu min 36 zanyah. Satu dirham riba yang kamu makan, kamu beri, kamu terima, sama dengan 36 kali berzina. Okey? Maka sebab itulah dosa riba bukan jalan-jalan dosa. Sekarang apa maksud riba? Lepas dah belajar hukuman dia, kita tahu, kita sekarang nak tahu pula apakah bentuknya yang paling popular dan paling tersebar. Yang pertama, boleh pecah kepada riba duyun nama. Riba duyun ni riba yang lahir daripada hutang dan pinjam. Hutang dan pinjam. Dengan betul? Dengan tidur? Okey. Hutang dan pinjam. Dia boleh dibagikan kepada dua bentuk. Tapi saya tak nak bagi definisi. Saya nak bagi anda contoh terus supaya anda boleh faham on the spot. Ni tak payah. Ni nanti kita pergi terus ke sini. Inilah dia contoh riba qard yang berlaku dalam kehidupan seharian umat Islam. Riba qard yang pertama, duit hutang berbalas dengan duit tapi lebih banyak. Riba al-qard ni begini. Saya beri anda pinjam 1000 pound, 1000 euro. Saya syaratkan kepada anda pulang kepada saya 1100 euro. Faham tak? So ada lebih 100 kan? Itulah namanya riba qard. Saya beri pinjam dengan stipulated in the contract, anda kena pulang balik dengan additional amount. Dengan additional amount. Itu adalah riba al-qard. Duit hutang, bagi pinjam ke orang, bagi hutang ke orang, pulang balik dengan lebih. Sebab time value of money dalam masa 5 minggu, sebab itulah anda kena bayar lebih. Maka apakah bentuk riba akad dalam konteks semasa? Yang pertama, membeli kereta. Anda tak beli kereta lagi sebab anda tak transfer lagi. Cuba anda SMS ke mak ayah, tanya macam mana dia beli kereta. Okey? Abang-abang ke, kakak ke. Membeli kereta hari ini di Malaysia, kereta kat Malaysia bukan macam harga kat UK. Kat Ireland pun mahal juga. Kat UK murah. Kan? Boleh bayar cash. Kat Malaysia tak boleh bayar cash. Kereta second hand, kereta kancil pun tak boleh bayar cash juga. Mahal. Okey? So jadi apa yang kita buat? Kita katalah kita beli sebuah kereta berharga 100,000. Baik, kita bayar 10% dulu, 10,000. Kita nak dapat RM90,000. Tak dapat mana RM90,000 lagi ni? Kita pergi bank. Kita pinjam daripada bank. Bank pun bagi pinjam RM90,000. Lepas dia tengok anda punya kredit bagus, anda punya gaji bagus, bank kata, okay, saya akan bagi anda pinjam RM90,000 dengan syarat